Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Seperti biasa kita nak belajar subjek yang sangat menarik. Setiap kali tentang kelas Mahir ni semuanya berkaitan dengan Mahir untuk memahirkan diri kita. Dan hari ini kita nak belajar subjek untuk murid-murid menengah atas TVET Electronic Workshop iaitu Soldering Skills. Menarik ni, dekat belakang ni pun banyak sangat peralatan-peralatan untuk kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu, sedikit pesanan ringkas. Suka untuk Mira ingatkan kepada anda yang berada di rumah untuk terus mengemas kini ataupun update anda punya MySejahtera aplikasi, dan juga kepada yang telah membuat temu janji untuk vaksinasi, patuhi temu janji tersebut. Jangan tak datang. Ingat, kita kena jaga diri kita, lindung diri kita untuk kita lindung semua bersama-sama. Oleh itu, ayo kita saksikan terlebih dahulu Prafager. Baik, itu dia sedikit latar belakang guru-guru kita dan juga sedikit video yang ada berkaitan dengan tajuk dan juga topik yang kita nak belajar pada petang ini. Bersama-sama dengan Mira, Cikgu Lailatul Sadia. Assalamualaikum Cikgu. Dan juga Cikgu Nik Muhammad Hafiz. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu, sihat? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke kelas Mahir Cikgu. Okey Cikgu, mungkin ada yang tertanya-tanya sebenarnya subjek ni berkaitan dengan apa, tapi itu nanti dulu. Sebelum tu mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu secara ringkas. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Cikgu Laila Lailatul Sadia, lebih dikenali sebagai Cikgu Ella. Mengajar di College Vocational Staff Park Kuala Lumpur. Cikgu dah mengajar lebih kurang 27 tahun. Alhamdulillah sampai ke hari inilah. Wow, 27 tahun pengalaman mengajar Cikgu. Masya Allah, hebat. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Nik Muhammad Hafiz? Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nik Muhammad Hafiz bin Muhammad Nawi, dikenali sebagai Cikgu Nik, mengajar di College Vocational Staff Park dalam bidang elektronik. Pengalaman mengajar selama 4 tahun. Okey, baik. 27 dan juga 4, 31 tahun pengalaman mengajar kedua-dua orang cikgu kita pada petang ini, Cikgu. Ini yang kita nak kongsikan dalam kelas Mahir kita selama 1 jam. Dan topik kita merupakan soldering skills untuk murid-murid menengah atas yang mengambil subjek TVET ni, Cikgu. Betul? Ya, betul Mira. Mungkin betul. Cikgu boleh bercerita sikit tentang subjek ini ataupun objektif yang kita nak belajar pada petang ni, Cikgu. Silakan. Okey, pematerian ini merupakan satu proses yang kita gunakan untuk menyambung dua bahan di atas satu papan menggunakan kaedah soldering iron dan juga menggunakan solder pemateri. Itu adalah proses pematerian yang perlu kita lakukanlah. Okey, Cikgu Nik, boleh terangkan apa objektif yang kita nak capai pada hari ini? Okey, terima kasih Cikgu Ella. Okey, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan dapat mengenal pasti alatan tangan yang digunakan untuk proses pematerian. Dan yang kedua, murid-murid akan dapat melakukan proses pematerian mengikut standard IPC yang betul lah. Okey, itu dia. Ada SOP-nya juga, Cikgu, untuk pemerian, Cikgu, betul? Pematerian. Soldering. Okey, tadi kita pun ada nampak juga ada satu video. Murid Cikgu sendiri ke, Cikgu? Ya, murid Cikgu. Wow, okey, mungkin Cikgu boleh ulas sedikit tentang video tersebut, Cikgu. Okey, video tu tadi pelajar memasang projek. Dia dah siap patri semua, dia pasang projek dia. Dia dah on tapi projek dia tak jadi. So cikgu datang cek dia punya litar, sambungan litar dia betul. Betul, susunan atau komponen pun cantik. Tapi bila cikgu pusing di sebelah belakang,
sesuatu terjadi. Wow, sesuatu telah terjadi. Apa tu cikgu? So topik tu yang kita nak belajar pada hari ini. Kaedah pematrian menggunakan standard IPC. Okey, baik. Itu dia, dan dekat depan ni pun saya nampak ada banyak sangat bahan-bahan dan peralatan yang mungkin cikgu akan gunakan sebentar nanti. Betul Mira. Ini semua barang-barang yang kita akan gunakan nantilah. Okey, baik. Kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat dulu cikgu. Sebab biarkan murid-murid cikgu ambil buku nota mereka terdahulu untuk salin semua nota. Jadi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, kedua-dua cikgu kita yang sangat hebat pengalaman mengajarnya. Cikgu Lailatul Saadia atau lebih mesra disapa Cikgu Ella. Dan juga Cikgu Nik Muhammad Hafiz yang lebih mesra disapa Cikgu Nik. Okey cikgu, kita dah faham sedikit tentang apa yang kita nak belajar. Objektif pun dah faham juga. Di depan tu ada banyak bahan dan peralatan. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah cikgu. Okey, boleh. Terima kasih ya. Okey, hari ini kita akan terangkan alatan tangan yang digunakan untuk proses pematrian. Okey, di depan saya ni adalah stesen pematrian ataupun solder station. Ini adalah untuk mencairkan timah. Okey, ini adalah sarung tangan. Sarung tangan untuk memegang komponen-komponen elektronik semasa proses pematrian. Manakala ini adalah gelang grounding untuk mengalihkan arus elektrostatik ke bumi. Okey, yang ini adalah tweezer. Tweezer adalah tweezer. Baik. Okey, tweezer ni adalah untuk memegang komponen kecil semasa proses pematrian. Okey. Okey, mungkin cikgu boleh tunjuk lagi sekali cikgu tweezer tu. Sebab nampak adakah saiznya semua sama ke empat tu? Bentuk dia ada 4 tak sama ya. Dia ada yang bengkok untuk pegang sesuatu. Okey, komponen ni adalah untuk pegang perintan yang kecil lah. Mungkin cikgu boleh tunjuk kepada kamera supaya mereka lebih jelas sikit. Pusingkan sikit cikgu. Okey. Okey. Okey, ni ada tweezer untuk mengepit komponen pada ruangan yang sempit lah. Okey, baik. Okey. Yang keempat adalah saka. Saka ni Saka adalah untuk menyedut timah. Oh, okey. Dia sedut. Okey, macam tu ya. Untuk menyedut timah semasa pematrian. Okey. Ni adalah cutter. Cutter adalah untuk memotong kaki komponen ataupun memotong wayar. Okey, baik. Okey, ini adalah pelayar muncung tirus. Pelayar muncung tirus. Pelayar muncung tirus ni adalah untuk membengkokkan kaki komponen. Baiklah. Okey. Yang sana adalah timah. Okey, timah. Untuk proses pematrian. Macam tu bentuk timah kepada murid-murid di rumah yang nak tengok macam mana. Okey, ni. Okey, itu saja. Okey, yang di hujung di tepi tu cikgu? Okey. Itu Cikgu Ella akan terangkan. Okey. Itu peralatan seterusnya lah nanti cikgu Okey. Dalam pematrian komponen SMD, kita ada 2 jenis alat yang kita boleh gunakan. Pertama, pematri yang biasa yang tiada pelarasan suhu. Untuk yang ini adalah SMD station. Soldering iron station yang kita gunakan untuk mematri komponen SMD. Yang ini lebih mudah sebab apa perbezaan antara yang suhu tiada suhu dengan yang ada suhu, kita boleh laras suhu dia. Kalau kita tengok belah situ adalah soldering iron dia. Baik. Kemudian kita boleh kawal suhu dia. Nanti bila kita nak guna nanti kita akan tunjukkan macam mana cara nak kawal suhu. Okey, tadi cikgu kata peralatan tu digunakan untuk SMD komponen. Betul cikgu? Betul. Apa yang dimaksudkan dengan SMD komponen tu cikgu? SMD komponen ni surface mounting device. Komponen yang sangat halus. So nanti kita akan tengok macam mana halusnya komponen tersebut. Wow, halus cikgu dan suhunya boleh dilaras. Boleh laras. Sebab tu kita gunakan ni. Dia boleh dilaras kepanasan dia antara 300 hingga 400 darjah Celsius. Okey, baik. Yang ini pula blower. Blower ni kita gunakan untuk mematri juga komponen SMD. So kita boleh pilih yang mana satu kita nak.
ikut kesesuaian pelajar tersebut. Dan yang untuk blower tu suhunya Suhu dia pun sama, kita boleh laras. boleh laras juga. Sebab tu kebanyakan pelajar ataupun sekolah suka gunakan yang ini. Baiklah. Sebab dia boleh laras suhu dia. Okey, kita dah faham dah tentang alatan dan juga bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen cikgu. Jadi apa aktiviti yang cikgu nak terangkan seterusnya? Okey, sebelum kita mematri komponen SMD, perkara yang perlu kita tahu ialah macam mana kita nak letakkan komponen SMD itu di atas papan. Atas papan lah. So, dia ada beberapa kaedah. So, kita bergerak kepada carta. Cikgu nak terangkan carta tu? Silakan Cikgu Ella, boleh? Okey. Okey, hati-hati Cikgu turun boleh Okey. Okey. Okey, kaedah pertama ini adalah surface mounting technology. Mounting device ni adalah terlalu halus. So, kedudukannya, Cikgu Nik tolong tunjuk Cikgu Nik. Okey ni ya. Okey, atas papan tu telah ada papan kuprem kedua-dua belah side dan di tapak komponen tu kita akan letakkan komponen SMD kita. Contoh macam kotak tu. Kotak tu kita lekatkan kat situ and then kita patri. Tapi ada caranya. Caranya kita untuk yang no side overhang yang kita guna pakai, yang kita nak target ialah tidak boleh ke atas dan ke bawah. Contoh macam situ. Ke atas tak boleh, ke bawah pun tak boleh. Dia mesti berada pada tempat dia. Kena ngam-ngam lah Cikgu. Kena ngam-ngam. Okey. Kalau tak ngam, itu yang tolak markah. Sebab dalam pertandingan skill, dia amat prihatin benda tu. Okey. Okey. Seterusnya Yang kedua pula, target end overhang. Apa yang dimasukkan end overhang ialah komponen tu tak boleh ke kiri dan ke kanan. Ke kiri tak boleh, ke kanan pun tak boleh. Itu akan di-reject. Dia akan reject. Dan yang terakhir sekali, end join. Apa yang dimasukkan dengan end join? End join adalah kemasan terakhir. Maknanya mestilah 90 darjah. 90 darjah, kurang daripada 90 darjah. Okey. Itu yang terbaiklah. Bentuk macam orang kata curam. Dan juga boleh juga kita solder dengan melebihi 90 darjah. Tapi kurang markah di situ. Tapi kan Cikgu, kenapa kena kurang ataupun melebihi? Kenapa tak boleh tepat 90 darjah. Dia kalau 90 darjah tu boleh. Tapi daripada segi permarkahan, kita nak kurang daripada 90 darjah supaya tak banyak sangat solder leak di situ. Okey. So kalau lagi kurang lagi bagus. Okey. Dan ini apabila kita menggunakan komponen SMD. SMD. Kenapa kita menggunakan komponen ini Cikgu? Okey, kenapa kita gunakan komponen SMD? SMD ni komponen yang halus. Semakin lama kita tengok peralatan elektronik ni semakin canggih. Betul, semakin kecil. Kecil. Kalau kita gunakan komponen yang biasa tu, yang besar tu, jadi dia ambil space. So kita gunakan komponen SMD, so dia akan komponen tu akan kecil dan saiz pun badan kita pun nipis lah, kecil ya. Semakin lama semakin canggih dunia elektronik ni. Betul. Okey. Okey, Cikgu balik situ balik dah habis ni. Kita Boleh, Cikgu. nak kita lepas ni. Kan ada aktiviti. Cikgu ada satu video nak tunjuk kat Mira. Cikgu ada sediakan satu video. Ya. Okey, untuk saya dan juga murid-murid di rumah. Betul. Cikgu? Kalau macam tu, ayo kita saksikan video tersebut. Baik. Okey, itu videonya Cikgu. Okey, pelajar akan onkan dan dia akan target pada suhu 300.5 hingga 400 lah. Selepas dia tetapkan suhu, okey, pelajar akan ambil sedikit timah. Yang tu yang saya kata tadi tu, tapak dia. Dia akan bagi solder sikit kat situ supaya senang nak dipatri. Betul. Kemudian dia ambilkan komponen SMD. Tengok Mira, komponen SMD tu sangat kecil halus, kan? tak Sangat nampak. halus. So, kena letak betul-betul pada tempat dia. Tak nak overhang, set overhang tak nak. Tu cara patri dia. Okey. Cara patri pun jangan kita patri semua, Cikgu. Betul. Sebelah kaki dulu, kemudian sebelah kaki lagi. Okey. Macam tu cara dia. Okey. Sebab tu kita nak yang dapat yang macam yang apa? Kurang Bentuk. 90 darjah tadi. Okey, ni dia patri IC. IC. Chip. Baik. IC ni banyak kaki tau Mira. Kalau kita tak letak betul-betul, nanti dia tak letak pada tempatnya. So, tips yang pertama, kita tak boleh patri semua kaki.
kita kena patri satu kaki dulu. Kenapa cikgu? Sebab kita nak adjust dia. Oh. Kalau kita patri semua, kita nak adjust dah susah. So caranya patri satu kaki di sebelah atas macam pelajar ni buat. Sedikit-sedikit dulu. Lepas tu sutkan dia dengan tempat dia. Dan lepas tu ambil pula kaki yang di sebelah bawah, baru kita patri. Okey. Dan untuk kita patri ni, ini adalah apabila besi pematrinya suhu boleh dilaras cikgu yang Suhu dalam ni sebenarnya video ni? berpandu pada pelatih tu, pelajar tersebut, murid tersebut. Dia nak macam mana? Sebab benda tu kemahiran kan. Lagi banyak dia berlatih, lagi dia dah tahu dah 377 cantik pematrian dia nanti. Okey. Sebab tu perlu yang soldering iron macam ni. Betul. Dia boleh Okey. kawal suhu. Tapi macam mana pula cikgu Nik, kalau besi pematri tu suhu dia tak boleh dilaras? Kalau boleh dilaras mungkin kita boleh adjust. Yang tak boleh laras ni berapa suhu yang terbaik cikgu? Suhu yang terbaik untuk yang tidak boleh laras ni biasanya yang macam merah tu lah. Okey. Yang merah tu adalah 330 hingga 350 je. Oh. Itu ada suhu normal lah. Dia boleh Itu Mira, dia patri semua kaki bila dia dah confirm kedudukan lokasinya betul. baru boleh. Baru boleh dia patri semua kaki dia. Okey. Ini kalau tersalah patri macam mana cikgu? Kita nak adjust balik. Nak adjust balik, dia kena adjust pelan-pelan. Kadang kita taruh solder leaks balik supaya dia lembut, kita adjust balik benda tu. Okey. Ini adalah kapasitor. Cara patri dia pun sama, letakkan sedikit lead pada tapak dia. Dah lekat, kita ambil, kita patri sebelah lagi Kaki. Baik. kaki dia. Dan yang paling penting sekali bila kita menggunakan peralatan komponen yang kecil, yang halus ni cikgu, memang kena betul-betul berhati-hati. Betul. Sebab itulah ada penggunaan tweezer kat situ. Betul Betul. kan? Tweezer dia ada dua jenis tu. Satu untuk keluarkan komponen, Okey. satu untuk tekan komponen. Baik. Okey. Kalau macam tu kita berhenti berehat lagi sekali cikgu. Sebab lepas ni kita nak lakukan lebih banyak aktiviti bersama Cikgu Ella dan juga Cikgu Nik. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Okey cikgu, kita dah nak bersedia untuk aktiviti. Sekarang ni cikgu nak tunjuk hands on macam mana nak buat aktiviti pematrian ni cikgu. Tapi sebelum tu untuk kita mematri ni, kita kena letak dia atas papan, betul cikgu? Betul. Okey. Mungkin papan ni silakan cikgu. Okey, hari ini cikgu akan tunjukkan jenis-jenis papan lah dalam apa tu bidang elektronik lah. Pertama sekali, ini kita namakan papan PCB. Papan PCB ni bila kita dapat dia adalah permukaan yang licin. So kita kena design dia menggunakan software untuk pastikan litar tu lekat di sini. Okey. Kita design litar lah. Bila kita design, kita akan dapat macam ni. Belakang dia. Wow. Belakang dia. Kita dapat Ini semua adalah pelajar design sendiri ni. Bukan ambil daripada kilang ataupun kita beli. Okey. Ini adalah hasil daripada papan PCB. Okey, dalam papan PCB ni kita boleh design dia 2 layer ataupun 1 layer. Okey. 2 layer, 1 layer bermaksud kita patri di sebelah bawah. Dan dia tak akan naik, solder lead tu tak akan naik di sebelah atas. Okey, di bahagian belakang saja. Di bahagian belakang sahaja. Tapi bila double layer, atas ada, bawah pun ada. Okey, tapi macam mana pula dengan komponen cikgu? Kalau komponen untuk double layer tu? Okey, komponen double layer biasanya kita gunakan komponen-komponen asas yang biasa. Macam perintang, kapasitor yang biasalah. Yang ada kod warna bintang atas badan dia. Tapi komponen SMD kita tak boleh ada atas bawah lah. Dia atas surface. Sebab tu kita namakan SMD. Surface Mounting Device. Oh, maksudnya kalau SMD tu digunakan hanya untuk single layer, betul cikgu? Double layer pun boleh, single layer pun boleh sebab dalam tu akan ada 2 jenis komponen. Okey. Komponen yang kita gunakan double layer, through hole ataupun kita gunakan yang SMD. Baik. Okey. So, sebelum kita pasang komponen, dia ada cara-caranya. Oh, sila ada satu lagi papan. Strip board.
Saya rasa Strip board? Mira pun dah pernah parti atas papan strip board ni kan? Betul, cikgu. Senang tak nak parti atas papan ni? Senang dan saya suka aktiviti pematrian tu juga cikgu atas papan ni. Tapi kalau tak betul kaedahnya, dia akan dapat tak cantik juga parti dia. So dia ada kaedah-kaedah dia sendirilah. Okey, ini daripada papan strip board beralih kepada papan PCB. Papan PCB ni yang boleh pasang SMD, boleh pasang through hole component. Okey, sebelum kita pasang, kita kena tahu juga peraturan dia. Macam mana kita nak pasang komponen perintang, macam mana kedudukan dia, kita kena tahu prosedur dia, langkah-langkah dia. So, cikgu akan beralih kepada carta kita pada hari ini. Baik. Okey, langkah pertama yang kena ikut standard IPC ialah kedudukan komponen. Kalau kita tengok di sini, mestilah sebaris. Sebaris teratur. Kalau menegak, menegak. Kalau melintang, melintang. Dan kalau boleh kita susun kod warna perintang tu, ikut dia punya corak. Jalur itu dah cikgu. Ikut jalur. Nampak cantik lah. Kalau jalur satu ke bawah, satu ke atas, dia nampak tak cantik. Orang kata susun natulita tu tak cantik. Okey. Yang tak mengikut standard yang kita tak boleh buat, yang pelajar tak boleh buat, ialah, tengok. Patutnya dia kena ke bawah kamera. Betul. Tapi dia pasang kat mana tu? Oh, dia menyengit cikgu. Dia sengit. Dah salah dah. Tolak markah kat situ. Kemudian, ini sepatutnya komponen lain. Dia pasang komponen lain. Ini kutub pula. Sepatutnya kalau bertanda macam ni adalah anode. Tapi dia pasang katot. Ini adalah tidak mengikut standard IPC. Dan kita tak boleh buat. Tak boleh lakukan benda tu. Okey. Bila kita dah tengok susunan atur yang cantik, kita kena pula ada cara macam mana kita nak patahkan kaki komponen tu. Nak bengkokkan kaki komponen tu. Kaki komponen yang dibengkokkan mestilah 90 darjah. 90 darjah. 90 darjah. So, 90 darjah, dibengkokkan kaki dan mestilah dalam keadaan yang tegak dan lurus. Baru kita masuk ke dalam lubang dia. Nanti kan kita tunjukkan. Yang ketiga, finishing dia. Ini adalah cikgu cakap tadi, kurang daripada 90 darjah. Oh, kalau kurang 90 darjah dia macam bentuk bukit. Oh. Itu yang paling cantik sekali. Baik. Sebab dia tak akan menggunakan solder yang banyak. Tapi kalau kita patri guna lebih daripada 90 darjah, dia jadi gemuk. Itu yang saya selalu buat kat sekolah dulu cikgu. Kesilapan saya. Betul, kebanyakan pelajar dia buat tu secara banyak. Dia tak ikut konsep IPC ni kan. Kita macam nak secure tapi silap kat situ cikgu. Silap kat situ. Dia akan boleh jadi kerosakan macam-macam. So, yang paling baik sekali adalah macam ni. Okey. Tapi kan cikgu, kita kalau kita nak patri tu, kita kena tutup keseluruhan kaki tu ke cikgu? Ya, sekeliling 360 darjah tu kena tutup. Okey, baik. Okey. Saya faham. Lepas tu kita akan mulakan aktiviti satu kita. Okey. Yang itu cikgu ni akan patri komponen. Dia akan patri komponen di atas papan through hole. Okey. Cikgu ni boleh tunjuk. Silakan cikgu ni. Okey. Cikgu akan mengajarkan cara macam mana untuk pematrian melalui litar through hole ya. Okey, pertama sekali kita kena setting kepada suhu. Biasanya saya gunakan dan pelajar-pelajar saya gunakan 377 darjah Celsius. Baik. Okey. Cara settingnya senang ya, tekan enter. Lepas tu dia akan nombor akan ni berkelip-kelip, tekan up. Tu jelah. Okey. Setting tu ada 3. Lepas tu yang seterusnya 7 ni berkelip-kelip juga, settingan 7 lah. Saat ni saya dah siap setting dah. Okey. Oh, itu macam je, senang je nak setting. Macam yang Cikgu Ella tu, dia laras pun melalui pusing-pusing je. Okey, pertama kali bila dah bateri dah panas. Okey. Kita ambil perintang. Okey. Dan saya nampak juga Cikgu Nik pun pakai sarung tangan cikgu untuk buat aktiviti ni. Memang sarung tangan. Kita pakai sebelah yang kita biasa itulah pegang komponen. Okey. Biasanya ada pelajar yang kidal dia pakai sebelah kiri. Memang kena pakai sarung tangan ke cikgu untuk aspek keselamatan ke? Aspek keselamatan. Sebab biasanya dia panas kan, komponen ni panas. Jadi untuk inilah saya nak bagi melecur lah. Baik. Okey, pertama kali kita ambil perintang, kita bengkokkan pada sudut 90 darjah.
Okey. Pada dua-dua kaki komponen. Okey. Jangan sampai patah cikgu kan kaki dia. Memang tak patah deh. Tak Memang patah. Okey. Okey, bila kita sudah bengkokkan, kita letakkan kepada lubang perintang lah. R untuk resistor. Maka kita masukkan pada lubang perintang. Dan untuk mendapatkan 90 darjah yang cantik cikgu, yang tepat cikgu, ada tak caranya? Mungkin ada sedikit teknik daripada cikgu untuk pastikan betul-betul 90 darjah tu cantik kedudukan dia? Oh, kalau ada satu alat lagi dia guna band. Band macam warna merah tu memang pakai tekan je. Dia akan jadi 90 darjah. Okey. Okey. Tapi kita gunakan ni pun boleh. Biasa kita tak pernah gunakan band tu, jarang kita gunakan sebab kena beli kan. Since kita dah ada long noise, kita gunakan. Cara dia kita ada height dia daripada badan komponen ke kaki yang kita nak patahkan tu dalam 0.8 mm. Okey. Kita bandkan dia. 0.8 mm cikgu 0.8 mm. Baik. Okey, bila kita sudah masukkan ni, perintah tadi kita letakkan tape untuk dia tak nak bergerak ke jatuh ke bawah. Okey, bila sudah tape, kita pusingkan. Pusingkan. Okey. Okey, nampak kaki panjang? Okey. Dia ada dua cara, Mira. Pertama, ada yang pakai solder macam ni terus. Okey, yang kedua ada yang potong dulu. Bagi cikgu selesa untuk potong dulu. Okey. Okey, dia potong guna wayar ni untuk seragamkan kaki-kaki komponen. Okey. Kita potongkan. Potong tu cikgu kita kena tinggalkan sikit kan cikgu? kaki Kena dia? tinggalkan sikit untuk bateri sekejap lagi. Okey, potong. Yang kedua. Okey. Okey, bila sudah potong, kaki dah pendek. Okey, kita ambil timah dan bateri tadi. Kita masukkan sikit untuk pas Solder paste. Solder paste. Okey. Okey, kena condongkan 45 darjah. 45 darjah. Okey, letakkan pada kupran tu dan kaki komponen. Biasanya cikgu akan kira 5 ya. Dalam hati okey. 1 2 3 4 5. Okey, Okey. selesai. Angkat. Satu lagi. Panaskan. 1 2 3. 3, 4, 5. Okey. Okey. Dah. Dan cikgu buat tu dikeliling ke di satu bahagian je cikgu? Apa dia? Patri. Patri memang dia sekeliling. Sekeliling lah cikgu buat. Okey. Dan ini yang kita kata double layer. Ni adalah kita pasang atas, terus. bawah pun ada. Bawah pun dia ada. Okey, kita buka semula. Okey. Sebelah atas, lapisan atas pun dia ada akan keluar timah dia daripada bawah tadi. Itu yang kita kata double layer. Double layer ataupun Itu yang terus. dipanggil istilah double layer tu cikgu kan? Atas pun ada patri, bawah pun ada timah pematri. Baik. Nak dapatkan tu kena ada kemahiran jugalah. Dan saya nampak cikgu Ella buka satu alatan tu cikgu. Macam nak sedut asap cikgu. Exhaust fan, dia nak sedut tadi cikgu ni patri, dia ada asap kan. So kita tak nak bagi asap ni, satu komponen pun dah asap berasap. Kalau banyak nanti lagi berasap. So kita gunakan penyedut haba ni untuk sedut. Tu je fungsi dia. Okey, ada lagi. Lepas ni cikgu pula nak try. Nak try pasang komponen atas papan strip board. Okey, boleh cikgu. Okey, kaedah dia sama saja. Macam Cikgu Nik cakap tadi, kita mestilah bengkokkan 90 darjah. 90 Senang aja, 90 darjah tu dia tegak aja. Tegak Sebelah sini pun kita buatkan 90 darjah. Okey. Okey. So lepas tu kita masukkan dalam lubang ni. Jangan masuk dekat yang tempat kuprem. Kita masukkan yang di belakang. Di belakang. Kenapa Sebab yang cikgu? kuprem tu kita nak solder. So kita masukkan di belakang. Kita masukkan dia. Okey. Kalau boleh kaki kiri dan kanan kenalah sama. Jangan tinggi sebelah cikgu Kita pun tak nak kaki kita sebelah tu sebelah pendek kan. So supaya dia tak jatuh, kita terus lekapkan dengan side tape. Kemudian kita letakkan kepada papan ni. Lekatkan pada papan. Dan kalau di sekolah cikgu, memang kita nak buat pematrian ni kena letak atas papan ke cikgu? Kalau di atas meja saja? Untuk mendapatkan pematrian yang ikut standard, kita letak atas papan. Tapi kebanyakan
Tak ada kan? Tapi bila kita dah masuk skill pertandingan-pertandingan luar negara, luar tu kan, kita memang ada kena letak atas papan. Ya. Sebab itu adakan dikira markah juga. Oh. Okey, ini tadi cikgu dah set pada 353 darjah Celsius. So, cikgu just patri aja. So, macam Cikgu Nik tadi, dia potong kaki dulu. Cikgu Ella pula tak nak potong kaki dulu. Kita tengok. Cikgu Patri dulu, cikgu. Baru Patri potong. baru potong. Okey, boleh. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Wayar. Okey. Itu cara cikgu mematri. Tak nampak. Okey, kita panaskan dulu kaki dia, kaki kerintang ni. Kemudian baru kita letakkan timah pematri. Okey, kita angkat naik ke atas. Kita jangan tarik ke kiri ke kanan. Sekali je. Okey. Kemudian kita panaskan lagi sebelah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak payah, Mira. Oh, yang ni tak payah? Satu layer. Satu layer saja. Oh, disebabkan dia satu layer, dia tak payah nak Ya, kira, tak payah cikgu. kira. Okey. Okey. So, macam mana cikgu nak potong kaki dia? Cikgu ambil ni. Cikgu ambil ni, cikgu ambil cutter. Sebab apa kita kena pakai wire? Supaya ketinggian yang kita nak potong tu serata. Nampak kemas lah bila potong, cikgu. Dia makna seragam. Dia punya ketinggian tu. Okey. Kemudian cikgu potong. Okey. Cikgu dah potong dah. Set dah. Dah siap dah. Ya. So kalau kita tengok, dia yang ini kita tak payah kira, Mira, sebab kita hanya patri di sebelah bawah saja. Dia tak ada naik ke atas. Ya, di bahagian atasnya tetap sama saja, tiada Tiada limah macam- di atas. Betul. Okey, itu tadi kita patri. Satu gunakan True hole. true hole. Satu lagi kita gunakan Strip strip ball. Baik, okey. Itu dia cikgu dah tunjuk cara pematrian tu dan kena patri tu jangan lebih 90 darjah. Betul, cikgu? Kita kena 90 darjah untuk dapatkan pematrian yang baik. Shoulder lead tu mestilah kurang daripada 90 darjah. Kurang 90 darjah. Kaki tu kita kena bengkokkan 90 darjah. Bila nak potong dia pun kena ada satu yang kita buat perbandingan lah. Kita buat had dia. Macam kek dia, cikgu selalu ambil wire hitam ni. Maknanya akan semua komponen dapat kaki yang sama. Ya. Panjangnya. Okey, baik. Itu dia. Sedikit, itu sebenarnya ialah teknik rahsia dari Cikgu Ella dan juga Cikgu Nik bagaimana ia mendapatkan pematrian yang yang sama. sempurna, Cikgu. Betul. Baik, kalau macam tu kita berhenti berat seketika. Lepas ni Cikgu nak tunjuk dan nak bercerita, nak kongsikan lebih banyak lagi teknik dan juga tips yang berguna kepada anda. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Ella dan juga Cikgu Nik dan juga anak-anak murid cikgu yang sedang menonton di rumah. Kita dah sampai di penghujung rancangan, Cikgu. Ya. Cikgu dah tunjukkan tadi sedikit teknik yang menarik bagaimana pematrian yang sempurna. Tapi sebelum tu, Cikgu, sebelum kita teruskan, ada satu video iaitu video hasil kerja anak murid cikgu. Kalau nak tahu bagaimana, jadi kita saksikan terlebih dahulu video tersebut. Tak ada lah. Okey. Ada Tak apa, video. Amira, kita tunjukkan saja projek yang murid cikgu. Itu yang saya maksudkan, Cikgu. Video tersebut dah dibawa kepada Projek sebenar. projek yang sebenar. Inilah dia. Okey. Betul. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit tentang hasil kerja ni, Cikgu. Okey, tadi kita dah belajar pematrian, double layer, SMD. So hasilnya inilah projek-projek yang anak murid cikgu hasilkan. Untuk yang ini egg timer, ini memang pelajar yang buat. Wow. Masa yang diperuntukkan adalah 4 jam atau 6 jam hari itu. Ini adalah projek world skill. So daripada kalau maknanya pelajar kalau kita train memang dia boleh buat pematrian yang sangat baik. Okey, mungkin Cikgu boleh bercerita sikit projek egg timer ni tentang apa, Cikgu? Maknanya
dia boleh kalau kita nak masak telur nak telur rebus tu, kita boleh timer dia. Oh, kita boleh set lah time. Kita set masa dia. Itu satu. Yang ini adalah menguji perintang. Alat yang digunakan untuk menguji komponen-komponen elektronik lah. Ini pun kita gunakan kaedah yang sama. Maknanya hasil daripada pembelajaran kita hari ini, pelajar boleh hasilkan projek-projek ni semua. Itu sangat penting. Baik. Dan masa yang diambil tetap sama juga ke? Tengok pada kesukaran komponen, kesukaran litar tu. Kalau litar tu susah macam ni, mungkin dalam 6 jam. Sebab dia kena pasang siap macam tu sebiji. Tapi kalau macam ni, mungkin dalam 4 jam atau 3 jam. Wow. Pada saya cikgu 6 jam tu pun sebenarnya awal tu cikgu. Cepat tu cikgu untuk menghasilkan satu projek yang lengkap dan baik macam ni cikgu. Kan? Betul. Hebat anak-anak murid cikgu Ella dan juga cikgu Nick. Okey, ini tentang hasil kerja anak murid cikgu. Dan juga ada ke contoh-contoh lain cikgu yang mereka hasilkan selain daripada Timer ni? Ini yang cikgu bawa ni adalah yang masuk pertandingan dan yang menang. Wow. So kita memang cikgu Nick dan cikgu Ella memang train diorang cara pemakaian lah. So macam mana kita nak dapatkan skill yang baik, benda tu kita kena selalu buat. Kalau kita buat setakat sejam, 2 jam memang tak dapat. Kami latih pun dalam sebulan, 2 bulan. Baru akan menghasilkan satu projek yang cantik. Okey. Dan mereka pun dilatih cikgu untuk menghasilkan satu hasil kerja yang baik ni. Betul. Dan kalau Timer ni cikgu, apakah komponen yang terlibat dalam penghasilan ni? Macam tadi yang cikgu dah tunjukkan ke? Betul. Dia ada komponen SMD, dia ada komponen yang biasa. Tapi semua SMD itu pun asalnya daripada komponen perintang, tapi dia buat dalam bentuk SMD. Okey. Dan papan ni pun ada papan single, papan double di sini. Betul. Papan ni diorang design sendiri. Kan cikgu cakap tadi papan PCB kita boleh design guna software dan hasilnya macam tu. Baik. Okey. Kalau di sekolah kan cikgu, pasti murid ada orang kata FYP ataupun final year project. Projek mereka lah di sekolah kan cikgu? Ya, betul. Mungkin Timer ni antara salah satu daripadanya. Timer ni kita masuk pertandingan. Kalau di sekolah cikgu? Di sekolah kita gunakan litar macam ni juga, tapi kita tambah baik dengan microcontroller, kita tambah dengan robotik. Macam tu. Robotik, ya. Daripada komponen-komponen kecil tu boleh menghasilkan satu robot pula. Satu robot maknanya dia kawal robot. Dia kawal. Daripada sini kita boleh buat atur cara untuk kawal pergerakan robot. Baik. Okey, mungkin ada pengalaman cikgu Cikgu Nick ataupun Cikgu Ella sepanjang mengajar kan. Pengalaman cikgu, anak murid menghasilkan satu hasil kerja yang sangat hebat yang kita pun tak terfikir mereka akan hasilkan sedemikian. Mungkin cikgu boleh kongsikan yang sangat inovasi ke, lain daripada yang lain ke? Cikgu ni? Setakat yang adalah. Setakat ni dapat mencipta pasal final project lah. Final project dia buat dekat motor lah. Litar untuk trace GPS. Wow, hebat. Untuk mengelakkan daripada kecurian lah. Untuk final project lah. Betul? Setakat ni. Okey, dekat motor cikgu Okey, dan macam mana dengan projek tu cikgu? Dapat banyak markah tu cikgu Ya, dapat muka kita cipta sendiri Ya. Okay. Dan inilah satu projek berkumpulan lah saya kira. Ya, betul. Baik. Okey, mungkin cikgu boleh berkongsi di rongga masa terakhir ni cikgu boleh berkongsi sedikit tips bagaimana ingin murid menghasilkan satu karya yang sempurna, yang baik dan boleh mendapat markah yang banyak. Okey, pertama sekali pelajar tu kena fokus. Fokus dan ikut apa yang cikgu ajar. Dan jangan kata curi masa lah. Kalau cikgu kata buat latihan. Sebenarnya semua tu terletak pada diri pelajar tu sendiri. Cikgu hanya guide, tapi yang nak dapatkan keputusan yang terbaik ada pelajar tu sendiri. Betul. Dan cikgu selalu beritahu pelajar ikut cakap cikgu. Kalau nak dapat markah tertinggi, nak dapat keputusan yang baik, nak dapatkan hasilkan projek macam ni, awak kena ikut cakap cikgu, ikut apa yang kita ajar. Betul. So hasil ni lah. Okey, betul. Okey, mungkin sedikit rumusan daripada Cikgu Nick tentang apa yang kita belajar hari ini selama 1 jam cikgu. Okey, rumusan saya pada hari ini kepada pelajar, pelajar kena ada minat yang mendalam dalam bidang elektronik untuk menghasilkan sesuatu yang
kelainan daripada yang lain. Ya, itu yang kita mahukan. Sedikit kelainan daripada yang lain. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ella dan juga Cikgu Nick atas perkongsian ilmu hari ini. Banyak yang saya pelajari dan terima kasih juga kepada murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Diharapkan semoga ilmu yang Cikgu kongsikan ini anda boleh gunakan dan menjadi murid yang cemerlang dalam mata pelajaran TVET Electronic Workshop ini. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM